Okey, kita sudah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Dr. Noida? Baik, Alhamdulillah. Kita akan okey. Sebagai orang pertama dalam program kita, pada mula-mula kita bersiaran dahulu, jadi doktor kena ulang sekali lagi. Pada hari ini siri yang ke-5 ya, adapun ke-6. Jadi insyaAllah pada hari ini Dr. Noida akan berkongsi tentang sebuah buku yang pada saya agak istimewa bagi IIUM Press kerana ia berkenaan seorang tokoh ataupun lingkungan kita sebagai seorang Islam lah. Tapi masih lagi ada beberapa aspek yang menarik untuk kita belajar daripada tokoh ini. Jadi tanpa buang masa, saya jemput Dr. Noida daripada UiTM untuk berkongsi proses ataupun tentang faktor ataupun aspek tokoh dan sejarah terhadap buku biografi Ho Chi Minh, seorang tokoh yang lebih dikenali sebagai tokoh komunis lah. Cuma pasti ada benda yang menarik yang boleh kita belajar daripada perkara tersebut, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan Dr. Ida. Dan sebagaimana saya maklum di awal, saya ada masalah dari sudut connection dan juga line sikit. Jika ada apa-apa berlaku, saya minta Dr. Ida teruskanlah perjuangan hingga ke saat akhir ya. Okey, tak apa. Saya akan tengok Q daripada Faris di chat ya. Okey, Assalamualaikum semua yang ada di Facebook Live. Okey, terima kasih Cik Zahid, terima kasih IIUM Press, Prof. Fusfa dan semua yang staf yang bertugas di IIUM ya. Okey, saya terus saja kepada pembincangan saya hari ini. Saya harap jelas. Ke depan tu saya letakkan pengalaman-pengalaman saya berkait terjemahan ya, dan juga perkamusan. Okey, kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, istimewa juga buku Ho Chi Minh ni pada saya sebab buku ini yang saya dapat akhir sekali, tapi siap awal dan penerbitannya macam lancar saja ya. Dalam beberapa buku yang saya buat sebelum itu, ada yang lebih awal tapi sehingga akhir penerbitan tu timbul beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Dan kita tengok buku Ho Chi Minh ni masa Prof. Fusfa yang cadangkan pada saya untuk saya terjemah, dan dia tanya berminat atau tidak. Saya masa tu macam, sebab saya tengok nipis, saya macam okey, boleh kot. Dan sebab saya kena fikir, saya ada buku lain juga, jadi macam boleh. Lepas tu balik saya fikir, betul ke apa aku buat ni kan. Jadi saya fikir, saya kalau buat apa-apa saya akan tanya sebab ataupun justifikasi saya buat tu, pilihan saya tu mampu atau tak, patut atau tidak buat. Yang tidak saya tak fikir patut tu ialah mak komunis. Lepas tu saya cuma tahu Ho Chi Minh ni nama bandar, nama-nama tempat lah kan, dan selain daripada tu yang saya tahu dia komunis. Dan saya tak tahu apa pentingnya pun dia pada penilaian Vietnam sebab tak sempat baca kan. Tapi bila saya kata okey, saya buat, saya mula baca ya, maklumat-maklumat lain. Okey, sebelum ni saya pernah menterjemah biografi Azizan Zainal Abidin ya, Petronas. Okey, buku Ho Chi Minh ni dari segi rupa buku ya, buku ni diterbitkan oleh Museum Ho Chi Minh tahun 2013, dan sebelum-sebelum tu ada buku-buku lain, dan buku ini didasarkan dan sumber-sumbernya ialah daripada berbagai catatan ataupun dokumen yang berkaitan dengan Ho Chi Minh. Okay, buku ini mengandungi 7 bab dari zaman kanak-kanak,
Kemudian bab yang berkenaan mencari hala tuju gagasan perjuangan dia. Okay, beliau ni mempunyai pendedahan dalam dan luar negara yang sangat rencam dan luas. Maksudnya dalam hidup dia berpengalaman di Perancis, di China, ya, dan berhubung dengan banyak pihak dalam dan luar negara untuk mencari gagasan dan juga apa yang dia percaya boleh membantu untuk mencapai perjuangan dia. Okay, so bab yang ketiga dia mencari rakan seperjuangan di dalam dan luar negara. Kemudian tentang penubuhan Parti Komunis Vietnam, gerakan revolusi dalam negara dan seterusnya memimpin kebangkitan dan penentangan dalam negara. Dan akhir sekali ialah memimpin jalan penyatuan, pembebasan dan perjuangan Vietnam Utara dan Selatan. Dan seterusnya perpaduan nasional. Ya, untuk seseorang di zaman itu yang tidak ada teknologi, tidak ada komunikasi yang teknologi yang membantu komunikasi dan juga pergerakan seseorang yang manusia, Ho Chi Minh ni hebat, ya, pada saya hebat sebab beliau boleh berhubung dengan dan mencari jalan untuk berjumpa, berbincang, bergerak bersama dengan pelbagai pihak dalam dan luar negara. Okay, seterusnya kita tengok. Saya ingin berkongsi, ya, bila saya menterjemah buku ini dan buku ini selesai, saya ada banyak kawan-kawan sama sepersekolahan yang merupakan pemimpin-pemimpin dalam bidang mereka dan juga dalam politik. Ya. Saya ada rakan dalam Bersatu, dalam UMNO, dalam PAS, dalam DAP pun ada. Ya. Jadi saya kata kalau buku ini terbit nanti saya akan bagi satu naskah dan minta mereka lihat, ya, bagaimana Ho Chi Minh, strategi dan politik Ho Chi Minh. Okay, dan ada satu hari tu kawan saya guru sejarah, dia datang untuk beli buku ini dan anak bujang dia pun datang sama. Jadi ibu dia beli buku dan anak dia pun beli juga. Lepas saya kata, ibu awak dah beli tu? Lepas dia cakap, oh tak boleh, dia kena beli sendiri sebab cara dia membaca dan menyimpan buku tak sama dengan orang lain. Dia akan buka buku tu sikit aja supaya tak rosak tulang buku dan bau buku baru tu sentiasa ada. Jadi dia tak suka buku pinjam, tak suka orang pinjam buku dia kata. Jadi dia mesti ada sendiri. Lepas tu dia ambil buku tu, dia cakap, Ho Chi Minh, kenapa anti buat nama lapangan terbang, nama tempat, nama bandar ni? Saya macam terdiam macam, okey. Maknanya generasi saya tak berapa tahu Ho Chi Minh itu sebenar-benarnya siapa. Dan yang kemudian daripada saya, ya, anak muda cuma tahu Ho Chi Minh sebagai nama tempat, nama lapangan terbang. Jadi saya rasa buku ini mempunyai kepentingan dan juga kegunaan yang besar untuk pembacaan tentang perjuangan, ya, dan jiwa besar. Okay, siapa Ho Chi Minh ni? Saya copy dan paste saja daripada petikan buku sebab sengaja saya nak tunjukkan gaya bahasa terjemahan saya. Ya. Buku biografi ni boleh diterjemah berbagai cara. Boleh juga diterjemah secara terjemahan bebas, ya, dan mengekalkan fakta tapi mengikut gaya penterjemah. Maksudnya macam tulis semula dengan gaya sendiri. Tapi saya memilih untuk menjadi sangat dekat dengan teks asal tapi mengekalkan kesejadian bahasa sasaran.
sebab saya ada idea lain untuk buat apa dengan teks asal Ho Chi Minh dan teks terjemahan. Jadi saya tidak sedapat mungkin ayat demi ayat tu saya kekalkan, tapi saya tidak menjaga supaya tata bahasa dan gaya bahasa Melayu itu sejadi. Ya. Di hujung masa nanti saya akan terangkan apa boleh dibuat dengan bahan terjemahan seperti buku Ho Chi Minh. Right, so boleh baca di situ siapa Ho Chi Minh. Saya takkan baca. Okay. Ya. Ni kalau pelajar saya buat ni copy paste ni memang saya marah. Tapi saya buat sebab saya nak tunjuk terjemahan gaya yang dekat dengan teks asal. Okay. Tidak ramai orang boleh menjadi legenda semasa mereka masih hidup. Ya, selalunya seperti Tan Sri P. Ramlee, ramai orang ya, terutamanya di Indonesia. Mereka, orang akan kenal mereka setelah mereka tidak ada lagi, sudah meninggal. Jadi di Ho Chi Minh sempat melihat kejayaan perjuangan dia dan melihat pengiktirafan daripada rakyat. Ho Chi Minh ini berjuang menentang ketidakadilan dan ketidaksaksamaan. Ya. Kita politik, pentadbiran, ekonomi, kebuluran, pendidikan dan dia menggunakan pelbagai pendekatan, isma dan cara. Okay. Tengok siapakah yang memberi pujian pada Ho Chi Minh ni. Ya, kalau di Malaysia saya rasa tak ada orang yang akan menengahkan Ho Chi Minh untuk dibaca dan kalau ada, sama ada semua akan tertanya-tanya lah, kenapa Ho Chi Minh? Kan ada orang lain yang lebih bagus, kan ada, kita kan orang Islam, begitu ya. Tapi walaupun Ho Chi Minh bukan Islam, tapi ada sesuatu yang boleh dipelajari banyak daripada perjuangan beliau. Okay, ni Fidel Castro yang memuji Ho Chi Minh. Ya. Sama apa kita kata? Sama mazhab. Okay, jadi di dalam ni, sebelum saya tahu tentang Ho Chi Minh ni, saya ingat dia komunisme sahaja. Sebenarnya semua isma dia punya. Ya. Dan dia cuba untuk bersepakat dengan ramai banyak pihak dalam dan luar negara untuk membantu perjuangan dia. Okay. So ada banyak istilah politik untuk orang-orang biasa belajar ya, proletarian lah. Ya. Buku ini sesuai untuk bacaan umum. Ya. Okay, Marxisme, Leninisme, Komunisme, ya. Ho Chi Minh bukan saja mencari jalan untuk dirinya sendiri, tapi juga menubuhkan, memimpin, melatih dan saya fikir mastermind, ya, mastermind untuk pelbagai kumpulan dan pelbagai kelas. Presiden Ho Chi Minh juga telah membubuhkan National United Front, blok kebangsaan yang bersatu teguh mewujudkan kuasa yang padu menghadapi segala cabaran dan kesukaran serta menempaskan semua musuh. Okay. Ini ialah slogan, teori, gagasan mereka. Ya. Kalau tengokkan di situ ya, unity, unity, great unity, success, success, great success. Okay. Yang menariknya, ya, masa saya menterjemah ni, saya simpan beberapa hari untuk fikir padanan. Bukan kerana apa, kerana ada perkataan bersatu di situ
Jadi bila tanpa bahasa Inggeris di sebelahnya, pembaca boleh memaknakan yang lain. Jadi kalau kita tengok kenapa saya memilih gaya padanan terjemahan yang selari, saya letak dua-dua. Inggeris ada, Melayu ada di situ. Bukan orang tidak faham, ya, tapi bila diterjemahkan versi Melayu tanpa bahasa Inggerisnya, saya fikir dia lebih sampai semangat dan juga nampak bersatu di situ ialah satu konteks yang khusus untuk padanan terjemahan ini. Okay. Masa tu bersatu pun lebih kurang parti politik bersatu pun wujud lebih kurang masa buku ini kita kan. Okay. Slogan ini merupakan satu pemikiran strategik dalam proses revolusi Vietnam. Ya. Okay. Jadi sebagai penterjemah ni, kita bila menterjemah, kita bukan menterjemah kata demi kata, kita kena fikir semangat slogan ataupun teks itu dan juga makna yang mungkin timbul daripada itu hendaklah tepat dengan konteks itu. Jadi tidak boleh ada makna-makna lain yang terkonsepsi dalam fikiran pembaca terjemahan kita yang menyebabkan timbul andaian-andaian, persepsi-persepsi. Jadi saya letak dua-dua Melayu di situ. Okay. Okay, seterusnya saya akan terangkan kenapa saya bersetuju untuk menterjemah. Ya. Saya suka baca biografi dan orang yang pejuang ni saya suka perhati. Okay, pembacaan kita tentang Ismail politik ada yang seakan tabu, ya. Dulu-dulu kan selalu pengharaman buku lah, itulah ini, dan kita tidak dapat membaca perspektif lain dan sebab kita ada persepsi-persepsi. Ya. Jadi yang ini saya cuba baca dan lihat. Saya tahu saya akan dapat pengetahuan dan memahami sesuatu dengan menterjemah buku. Jadi saya juga nak mencari, memahami nilai dalam diri anak bangsa yang berjiwa besar. Dia mampu bersakit, berusaha, berhijrah untuk kepentingan negara dan orang lain. So yang itu saya nak tengok. Okay. Kemudian kecekalan. Dalam buku ni diceritakan bagaimana dia bangkit, dia lari keluar negara kerana ditipu. Ya. Dia fikir dia boleh negara boleh maju dengan bebas dan maju dengan bekerjasama dengan Amerika, Jepun, Kuomintang China, ya. Tapi tidak, sangkaannya tidak begitu. Ya. Dan jadinya bagaimana dia mendapatkan kekuatan dan juga mendapatkan kerjasama itu sebenarnya dengan melihat ideologi luar, tetapi gerakannya ialah dari orang tempatan juga, ya, untuk keluar dari kejaman, kebidasan, keguguran dan kemiskinan. Okay, saya juga ingin melihat pemimpin dan pejuang yang bijak, strategi dan diguruni oleh peringkat dan kelompok yang dipimpin atom. Kenapa saya sebut diguruni? Saya tak rasa tak ada isu kejam. Ya. Cumanya dalam buku ini biografi kan selalu dipilih-pilih, ya. Dipilih yang neutral hingga kepada yang extraordinary untuk dimasukkan. Jadi yang lain-lain tu tidak ada lah. Jadi kalau mungkin orang baca akan kata yang kejam-kejam tu tak ada dalam perjuangan dia, saya rasa tak ada siapa gerun. Cumanya tidak diceritakan. So buku ini lebih memfokuskan pada kebijakan, setiakawan, strategi dia. Okay, apa cabaran saya menterjemah buku ini, ya?
Oleh kerana bila semasa saya mula menterjemah pun persepsi dan perasaan saya tu ialah neutral, terbuka, tapi belumlah saya kata saya menghargai dan melihat apa yang saya akan rasa kagum dengan Ho Chi Minh ni. Saya amat susah untuk menterjemah kata ganti nama untuk Ho Chi Minh. Saya terjemahkan dia sebab pada saya itu neutral. Sebab saya tak boleh rasa nak membeliaukan dia. Okay. Kemudian bila asyik dia je saya rasa kasar. Jadi saya tukar ganti dengan nama. Ya. Sebab menterjemah ni dia guna bukan padanan kata dan juga ilmu linguistik tu, tapi dia guna juga ialah emosi, persepsi dan juga kita punya sentimen. Jadi bila saya habis semua, adalah di sana sini saya tukar jadi beliau. Ya, di konteks-konteks perenggan-perenggan yang hebat-hebat tu, daripada dia dan nama, saya sudah mula guna beliau. Jadi penterjemah kena tahu makna dia, beliau, semua tu ada makna. Okay. Kemudian cabaran yang kedua, cabaran yang tentang ganti nama tu saya tak pernah alami sebelum ni. Nak mencari padanan. Okay, yang kedua ialah cabaran tentang nama. Sepanjang bacaan buku ni, Ho Chi Minh bertukar nama samaran, nama banyak kali. Dan kebanyakan nama Vietnam ni dia start dengan Nguyen. Yang itu Nguyen, yang ini Nguyen. Ya. Jadi bila kita menterjemah, kita bukan menterjemah sekali duduk siap semua kan. Jadi kita sambung. Bila saya nak menterjemah nama sekian-sekian, ini siapa? Abang dia ke, bapak dia ke, kawan dia ke, rakan separti dia ke, ini siapa pula ni? Jadi saya hilang tema. Ya, tema. Dia ni siapa ni sebenarnya? Sekarang cerita tentang siapa? Ya, adakah Ho Chi Minh ataupun orang lain? Jadi terjemah ni tautan dan keturunan tu memang sentiasa kena jaga. Dan kalau peringkat apa kita panggil crash course, kursus ringkas tentang penterjemahan ataupun kemahiran menterjemah, tak sempat diajar tentang tautan keturunan. Jadi bila kita bercerita tentang seorang tokoh yang nama dia banyak, bercabar sebab kita tak tahu ini siapa, dan penceritaan kita tu, sentimen kita tu dan apa rasa yang kita nak masukkan di situ tu, kalau dalam keadaan tidak tahu, dia akan tidak ada, tidak sampai. Ya. Okay, kalau saya mendeskripsikan dengan pilihan perkataan yang lebih hebat, lebih itu, tapi sebenarnya itu bukan Ho Chi Minh, ataupun sebenarnya itu Ho Chi Minh tapi saya deskripsi saya macam biasa-biasa je, itu maknanya salah lah kan, tidaklah begitu sampai. Okay. Seterusnya ialah terjemahan kutipan dan petikan. Sebab terjemahan Ho Chi Minh ni, kalau kita kata, kita bayangkan proses menterjemahnya tu ialah macam naik kapal krus di Sungai Melaka. Senang je. Lepas tu, alamak, ini satu orang ni, ini Ho Chi Minh tu orang lain, gitu. Tapi bila sampai menterjemah kutipan dan petikan pula, alamak, kenapa ada perkataan-perkataan yang saya kena letak pilihan kata untuk saya pilih apabila mood saya, apabila sisi kreatif saya timbul. Ya, tu tengok dalam tu ya.
Dan macam mana dalam cerita ini, Soft Voice of Nguyen Ai Quoc, saya perlu olah untuk jadikan tidaklah terlampau lembut, tidaklah terlampau berpuitis, sebab ini ialah tentang pejuang. Ya? Jadi perkara-perkara macam itu bermain dalam fikiran saya. Saya sedang menceritakan apa yang berlaku dalam proses fikiran saya semasa menterjemah. Jadi apa yang saya buat, selalunya saya letak 2-3 patah perkataan di situ, nanti masa lain saya datang semula di situ dan pilih. Ya. Untuk mendapat padanan optimal. Padanan optimal ni ialah padanan yang terbaik untuk konteks itu. Dalam keadaan ada banyak padanan yang boleh atau kita katakan sebagai padanan mungkin. Okey, ni lagi satu. Ya. Sekali fikir macam lucu pun ada ya. Saka tu dah macam-macam boleh letak. Kita pun tak pernah terfikir lintah tu apa, siung, taring, gigi. Tapi di situ tentang sedut. Jadi letak semua apa-apa yang patut diambil kira. Kemudian nanti datang semula untuk pilih manakah padanan optimal. Ya. Okay. Kataan proletariat juga susah untuk diterjemah pada saya dan mengambil masa, dan akhirnya saya terjemah. Ya, saya di situ bagaimana nak disebutkan? Penterjemah bukan saja perlu menyenaraikan banyak pilihan, tapi juga perlu berani memilih, ya, berani memilih, membuat keputusan, dan juga terbuka supaya tidak mengekalkan satu saja pilihan padanan. Di tempat lain mungkin tak apa, proletariat, tapi ada tempat-tempatnya perlu diletak keterangan ataupun diletakkan perkara-perkara lain yang membantu pembaca faham proletariat ni apa. Dan perkataan pertama proletariat tu saya ada letakkan definisi, ya, supaya orang tahu. Orang yang bukan dalam bidang sains politik tak berapa nak faham dengan senang. Okey, dan ada banyak ya dialog-dialog dalam biografi Ho Chi Minh ni yang simple tapi sangat mengesankan, ya. Ataupun petikan-petikan atau kutipan-kutipan yang ada daripada orang lain, tapi ada kebanyakannya daripada apa yang ditulis oleh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ni selain daripada kesana kemari negara-negara lain, pergi ke persidangan-persidangan, berpidato, menghantar utusan, ya, berkomunikasi dengan pelbagai kumpulan pejuang. Dia menulis, dia sangat banyak menulis, ya, ada banyak dalam senarai biografi ini. Okay. So ini kutipan yang dalam bidang pendidikan. Jadi for the sake of tengok sekali imbas boleh faham, tapi kalau kita nak menterjemah kena fikir dan kena bermain-main dengan pelbagai pilihan untuk mencari padanan optimal, ya. Okay. Ini tentang kesihatan dan perubatan, ya. Doctors should be like mothers. Okay. Senang je, tapi macam mana untuk menterjemah tu padanan tu macam tepat, ya, dan mengesankan, ya. So doktor hendaklah
seperti ibu. Doktor-doktor hendaklah seperti ibu-ibu. Kan? Banyak pilihan ada, dan kalau pelajar ni, kita akan tengok macam-macam pilihan padanan yang kita kata padanan literal. Sangat berbau terjemahan, memang nampak itu terjemahan, dan tidak sampailah semangat teks dia. Okey, akhir sekali setelah saya baca semua, dia Ho Chi Minh ni siapa? Sebenarnya dia berbagai-bagai kerja dan juga kerjaya dia. Ya, saya lupa nak menyeraikan masa awal dia juga pernah menjadi pegawai kerajaan, dia pernah juga menjadi pengajar, ya, perawat, tukang masak, pastry chef, dan juga boleh menyelinap di dalam hutan untuk mencari jalan masuk balik ke negara ini. Itu Ho Chi Minh dengan namanya yang pelbagai. Dan beruntungnya Ho Chi Minh ni ialah zaman tu tidak ada Facebook dan tidak ada orang tidak kenal muka orang. Jadi dalam satu kumpulan namanya lain, di masa yang lain namanya lain, pun beliau masih boleh menyamar ataupun menyelinap. Kesimpulannya, setelah saya buat terjemahan ni, saya lebih faham, ya, mazhab politik penting, ya. Tapi yang lebih penting ialah peribadi sosok pemimpin tu dan nilai kepimpinan dia. Fikrah pemimpin serta tujuan perjuangan itu lebih penting. Dan sebagai penterjemah biografi, pengalaman baru saya ialah macam mana daripada seorang watak yang saya pun neutral, ada sentimen, tapi saya boleh bersikap terbuka dan buat penyelidikan awal, dan saya menterjemah tu dengan jiwa dan rasa. Daripada terjemahan tu ialah nama dan dia, akhirnya di tempat-tempat tertentu saya guna beliau. Itu pengalaman baru, sebab saya lebih sensitif lah terhadap kata ganti nama tu. Dan saya juga tidak suka polemik dan kontroversi, tak suka. Tapi saya tahu bersikap terbuka dan membaca tu dan melihat dari pelbagai perspektif itu penting. Right, 10.41 saya buka kepada khalayak, kepada siapa yang dengar nak tanya apa-apa. Tentang ini. Saya baca di chat.
Okay, ada berita baik hari ni. Ya, pihak IIM Press menawarkan 50% diskaun untuk buku biografi Ho Chi Minh. Jadi sila belilah. Okay. Tuan-tuan boleh beli dan daripada buku ini, kalau saya sebagai penterjemah dan juga pengajar penterjemah, buku ini bagus untuk melihat tentang padanan tata bahasa dan juga gaya deskriptif, ya, dan juga tentang aspek-aspek kontrastif tata bahasa. Yang itu banyak dalam buku ini yang boleh dikeluarkan dan diambil perhatian. Alright. Okay, Cik Faris, sila masuk. Daripada saya, okay, ada soalan ni. Berapa lama masa yang diperlukan untuk menterjemah buku ini? Okay, Tuan Haji Ahmad Narawi. Tuan Haji Ahmad Narawi ni orang kuat, Petronas. Ya, beliau antara yang beli buku ini. Ya. Saya rasa sekejap aja saya terjemahkan buku ni. Kerana proses itu seperti naik sampan ataupun naik bot yang bukanlah naik ada banyak gelora kat dalam. Terus jalan buat sekali-sekali ada masalah ataupun ada perkara yang perlu pemikiran yang lebih mendalam, ya. Apabila tiba tentang slogan, apabila tentang amanat-amanatnya, ya. Bagaimana nak menterjemah, kita boleh rasa bersemangat, betul. Okay. Dan lazimnya saya lebih mengambil kira yang bercakap ni lelaki dan dia pejuang, jadi tak boleh keluar macam gaya seorang perempuan menulis. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada, sama-sama Irni, Cik Faris, saya rasa itu saja dari saya. Okay. Terima kasih IIUM Press, Prof. Rusfa dan pasukan IIUM Press yang saya rasa wow, hebat. Ya, berapa ratus buku sasaran. Aduh. Tahniah. InsyaAllah Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Dr. Nurida atas perkongsian berkaitan penterjemahan sebentar tadi. Jadi insyaAllah untuk makluman semua, pada hari ini kita ada tawarkan promosi buku terjemahan, iaitu buku yang diterjemahkan oleh Dr. Nurida Ramli, iaitu biografi Ho Chi Minh dengan kadar diskaun sebanyak 50% khas untuk hari ini sahaja. Jadi boleh dapatkan di web store kami di bookshop.iium.edu.my dan juga boleh cari pembelian melalui Shopee dan juga Lazada. Jadi scan dulu daripada penerbit IIUM Press untuk sesi perkongsian penterjemahan Facebook lah pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa hadapan dan terima kasih atas sokongan anda dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.